Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Hamzah Zainuddin malukan Muhyiddin. Kali ini, kata Hamzah Zainuddin, seeloknya bersatu pecat saja pemimpin ahli yang sokong saya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin sekarang musuh nomor satu. Hamzah Zainuddin sendiri mengakui bahwa bermula daripada hari itu, Muhyiddin akan menjadi musuh nomor satu Muhyiddin. Wow, luar biasa. Tapi, aku tak percayalah sebenarnya. Betul-betul saya tak percaya. Dalam politik, tiada musuh yang akan kekal, tiada kawan yang akan kekal. Semuanya boleh berlaku sekelip mata. Kalau kau kata mereka bergaduh, bertumbuk apa semua, kau jangan terpengaruh. Mungkin silap sikit, esoknya mereka akan berpelukan dan bergabung. Jadi aku tak percaya langsung lah. Apa-apapun boleh berlaku. Jangan kau percaya sama sekali kalau dia kata dia benci. Lah itu cakap je tuh. Nanti akan berpeluk-pelukan lah tuh. Lihat sajalah sekarang apa yang berlaku kepada partai-partai politik. Kan ahli-ahli politik di parlimen bukan alang-alang macam apa lagi. Memaki hamun di parlimen. Tapi selepas itu, wah, senang-senang pula. Kita rakyat saja yang sebenarnya beremosi. Yang ahli parlimen, ahli politik nih, mereka hanya main peranan sebagai pelakon utama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aku tak percayalah kalau Hamzah Zainuddin kata dia musuh nomor satu Muhyiddin, dan Muhyiddin kata dia pun nomor satu juga musuh kepada Hamzah Zainuddin. Alah, itu sekejap je tuh. Nanti lain kali kalau ada keperluan, berpelukanlah tuh. Tak percaya, banyak kali berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, seeloknya bersatu pecat saja pemimpin ahli yang sokong saya, kata Hamzah Zainuddin. Adakah ini serangan pribadi dan serangan memalukan kepada Muhyiddin gara-gara Mas Ermiati Samsudin dan juga Ronald Kiandi tidak dipecat, hanya digantung keahlian. Jadi mereka jadi pekasam dalam parti bersatu. Nak buat apapun susah sebab mereka hanya digantung. Kalau mereka keluar daripada parti bersatu, mereka akan kena akta anti lompat parti. Silap sikit kena bon, kena denda oleh parti bersatu dan kehilangan kerusi parlimen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini tindak balas respon Muhyiddin untuk membalas dendam kepada Hamzah Zainuddin. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mencabar parti bersatu untuk memecat pemimpin dan ahli yang memberi sokongan terhadapnya. Ahli Parlimen Larut itu berkata, langkah tersebut ada lebih baik berbanding menggunakan pelbagai cara untuk mengekang kumpulan berkenan daripada menyokongnya. Yang sebenarnya, kalau yang seeloknya kepada bersatu, sudah macam ini caranya, pecat saja mereka ini yang paling baik, kata Hamzah Zainuddin. Ya, kalau Hamzah Zainuddin dia mau dipecat sebab supaya mereka dapat ikut dia kan. Tapi yang terbaik untuk Muhyiddin ialah jadikan mereka pekasam. Padan muka mereka, kata netizen. Saya rasa pecat saja mereka, kata Hamzah Zainuddin. Saya rasa pecat saja mereka. Jadi tidak susah, wartawan pun tak payah tanya saya lagi. Senang pecat saja, apa susah, katanya ditemui pemberita. Dalam pada itu, Hamzah memaklumkan perbincangan masih diteruskan di antara pengasas parti Keluarga Malaysia sebelum proses mengambil alih parti berkenan, termasuk perkara yang melibatkan perlembagaan parti. Kata Hamzah, sudah tentulah perbincangan kita berpandukan segala perincian. Saya tidak mahu nanti ada tanda-tanda atau benda-benda yang tertinggal, contohnya perlembagaan, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan ini, izinkan saya perkenalkan dulu, ini ialah terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak seimbang, apabila imun badan kita bodoh, kita mudah kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit.
Terapi imun ini tidak menyembuhkan penyakit tetapi meningkatkan daya imun badan kita supaya apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Kunci kesehatan utama kita, kunci penyembuhan utama kita terhadap serangan penyakit dan penyakit yang berlarutan ialah peningkatan daya imun badan dan juga menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Jangan tunggu lama-lama, mungkin ini adalah jalan dan peluang yang Tuhan hantar berikan kepada Anda untuk lepas dan bebas daripada masalah kesihatan Anda. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaline Unity Channel. Satu lagi berita duka cita, paling duka cita untuk Muhyiddin Yassin. Hari ini, Parti Bersatu di Sabah keluar parti beramai-ramai. Wow, tuan-tuan dan puan-puan. Ini karena mereka kecewa. Kecewa konflik berterusan dalam Parti Bersatu. 15 pemimpin armada Sabah keluar parti. Jadi kalau dorang keluar parti, dorang akan sertai apa? Parti apa? Mungkin mereka akan ikut Hamzah Zainuddin lah kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Susulan konflik dalaman Parti Bersatu dengan serangan secara terbuka terhadap pimpinan parti. Seramai 15 pemimpin armada Sabah mengumumkan peletakan jawatan serta keluar daripada parti berkuat kuasa serta-merta. Ketua Armada Bersatu Sabah, Hisham Hazaril berkata, dengan peletakan jawatan semua pemimpinnya, jawatan kuasa armada negeri Sabah turut terbubar. Kami amat kecewa melihat konflik dalaman parti yang semakin berlarutan dengan serangan terbuka pimpinan serta pertikaian yang berlaku secara terbuka sehingga mencalarkan imej parti, katanya dalam kenyataan hari ini, seperti dilaporkan portal Sabah News Today. Hisham berkata pendekatan memecat serta tindakan disiplin yang didakwa tidak konsisten yang diambil oleh Parti Bersatu Pusat telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pimpinan armada di Sabah. Katanya mereka selaku anak muda Sabah menolak politik perpecahan, serangan terbuka dan budaya pecat-memecat yang semakin menjadi norma dalam parti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau Rafizi dia suka pecat-memecat, sampai dia kata Muhyiddin lebih berani daripada Anwar Ibrahim. Tapi dalam Parti Bersatu pula, pemimpin-pemimpinnya juga tidak suka pecat-memecat. Jadi mana satu yang bagus? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apalah nasib yang akan melanda Parti Bersatu selepas ini? Adakah Parti Bersatu akan masih relevan dalam PRU akan datang? Atau Parti Bersatu hanya akan menjadi parti nyamuk saja yang hanya akan bertanding mengikut saja? Kita tunggulah nanti. Tinggalkan komen Anda. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaline Unity Channel. Bersatu terus bergolak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini 2 lagi pemimpin Parti Bersatu digantung keahlian, yaitu Ronald Kiandi dan Mas Emeriati Samsudin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apalah nasib yang akan menimpa Parti Bersatu dalam masa tempo menjelang pilihan raya akan datang ini? Adakah Parti Bersatu akan mampu bangkit lagi? Adakah Parti Bersatu akan mampu menjadi pesaing dalam pilihan raya akan datang lagi? Kerana boleh kata hampir semua ahli parlimen yang ada dalam Parti Bersatu sudah dikenakan tindakan disiplin oleh Parti Bersatu.
Ada yang kata penyelesaian utama ialah Muhyiddin Yassin letak jawatanlah sebagai Presiden Parti Bersatu. Tapi entahlah, sampai bila Muhyiddin akan bertahan pun kita tidak tahu. Tapi yang pasti hari ini Bersatu gantung Ronald Kiandi dan Mas Emeriati Samsudin. Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi dan Ketua Wanita Mas Emeriati Samsudin berkata, tidak akan merayu keputusan itu. Itu hari ini. Kan ada 2 minggu, 14 hari lagi. Manalah tahu tiba-tiba mereka berubah pula kan, berubah pikiran untuk merayu pula. Ndak tahulah, kita tidak pastilah apa yang akan berlaku. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pandangan saya, Ronald Kiandi dan Mas Emeriati Samsudin nih, kalau bukan gara-gara ada akta anti lompat parti, tentunya sudah lama 2 orang ini akan keluar parti. Tetapi itulah gara-gara akta anti lompat parti, mereka kini menerima hukuman dijadikan pekasam di dalam Parti Bersatu. Dipecat tidak, digantung saja. Jadi nak buat apa pula, kesianlah. Yang pentingnya sekarang mereka terpaksa menunggu sampai parlimen bubar, barulah mereka boleh bertanding dari mana-mana parti. Itu tidak akan lompat parti lagi sebab mereka sudah secara otomatis terlucut daripada jawatan ahli parlimen kerana parlimen bubar. Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi dan Ketua Wanita Mas Emeriati Samsudin digantung keahlian berkuat kuasa hari ini. Menurut notis dikeluarkan Lembaga Disiplin Parti, 2 pemimpin itu digantung hak keahlian selama 2 penggal pemilihan berkuat kuasa serta-merta kerana didakwa melanggar pasal 9.1.4 Perlembagaan Parti serta Kod Etika dan Tata Kelakuan Ahli. Kiandi yang memuat naik surat penggantungan itu di Facebook mempersoalkan keputusan parti yang hanya menggantung keahliannya sambil mencabar kepimpinan parti memecatnya jika benar melakukan kesalahan serius. Ronald Kiandi dengan Rafizi kini mempunyai masalah yang sama, yaitu dijadikan pekasam di parti mereka sendiri. Mereka mau dipecat tapi tidak pula dipecat. Macam Rafizi lah, mahu sangat dipecat tapi tidak dipecat. Jadi akhirnya tetap berada dalam parti dan terpaksa mengikut peraturan parti. Dipecat pun tidak, hanya digantung. Apalagi Rafizi pun macam nampak sangat kecewa sebab hanya sekadar digantung. Ramai yang kata Rafizi sebenarnya mahu dipecat, tapi itulah Rafizi pun kena scam juga, kena prank. Ahli Parlimen Beluran yaitu Ronald Kiandi berkata, keputusan sekadar menggantung keahliannya menimbulkan tanda tanya, memandangkan beliau menganjurkan program riset diketuai Hamzah Zainuddin yang dipecat pada 13 Februari lalu, selain menghadiri pertemuan bersama Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi di Bangkok. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.